Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Alhamdulillah, diharap semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Jadi untuk hari ini ya, kita akan sambung tajuk pada minggu lepas, masih lagi di bawah tajuk besar yang sama, iaitu An-Nasru Jahili ya, iaitu prosa jahili, prosa di zaman jahiliah. Okey ya. Sebelum ni kita dah bincang tentang jenis prosa, ada 4 dan kita dah tengok satu ya pada minggu lepas, iaitu al-hitabah ataupun khutbah, pidato ya, dan kita dah juga bincang ya 4 jenis pidato pada minggu lepas. Jadi pada hari ini kita nak tengok jenis yang kedua ya, jenis nasal ataupun prosa ya, yang kedua iaitu al-wasaya. Okey ya. Jadi kamu tengok sini ya, nombor 2 al-wasaya. Maksudnya ialah wasiat ya. Okey, dalam bahasa Melayu disebut sebagai wasiat. Jadi bagi masyarakat Arab jahiliah, wasiat ini juga dianggap ya sebagai salah satu ya daripada bentuk prosa, iaitu wasiat. Okey ya. Jadi kita tengok definisi bagi al-wasaya ini, okey ya. Ta'rifuha ya, ta'rifnya hiya, okey Ustazah besarkan sikit. Hiya qaulun mujazun balighun. Okey ya. Okey, jadi wasiat ni iaitu qaulun ya, kata-kata yang mujazun ya, kata-kata yang berupa ayat yang mujazun, yang ringkas, balighun, yang padat, yang sampai maksudnya ya. Yasduru minal akbari ilal asghar ya, yang mana ianya yasduru minal akbar ya, disampaikan ya, yasduru minal akbar, disampaikan oleh orang yang akbar ya, oleh orang yang lebih dewasa, maksudnya orang tua lah boleh kita katakan, kepada ilal asghar ya, kepada yang lebih muda ya, asghar yang lebih muda ya. Jadi selalunya wasiat ini disampaikan oleh orang yang lebih tua kepada orang yang lebih muda ya. Okey. Kita tengok sikit lagi. Yatadammanu ba'dun nasaih ya, yang mengandungi beberapa nasihat. Jadi wasiat itu kadang-kadang mengandungi ya, beberapa nasihat. Itu di zaman jahili. Di zaman Islam pun kalau kita tengok di dalam Al-Quran ya, ada contoh ya wasiatnya yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim ya kepada anaknya ya. Okey ya. Okey, itu salah satu contohlah. Jadi di zaman jahiliah pun ada ya. Okey, kita tengok lagi sambungan dia. Wa yaksuru fiha al-hikam wal amsal ya. Jadi yaksuru fiha ya, dalam wasiat itu dia ada banyak ya, yaksuru ada banyak, hikam wal amsal ya, iaitu kata-kata hikmah dan juga perumpamaan ya. Jadi dalam wasiat itu ada mengandungi banyak kata-kata hikmah dan juga perumpamaan. Okey ya, kita tengok sikit lagi sambungan dia. Okey. Kawasayal abu li abnaihi ya, seperti wasiat yang disampaikan oleh seorang ayah kepada anak-anak lelakinya ya, ataupun wal ummu li banatiha ya, ataupun mak ya kepada anak-anak perempuannya. Okey, itu contohnya wasiat ya, yang disampaikan oleh orang tua ya, mungkin ayah ataupun mak ya kepada anak-anak mereka. Okey ya. Ataupun seorang ketua ya, disampaikan wasiat ataupun amanat kepada rakyat ataupun orang di bawahnya. Okey, itulah dia maksud al-wasaya ya. Jadi al-wasaya ataupun dalam bahasa Melayunya ya, wasiat ya, wasaya ini adalah salah satu bentuk jenis ya prosa jahili. Yang pertama dulu kita tengok al-hitabah, yang kedua ialah al-wasaya, dan kita nak tengok pula yang ketiga iaitu saja'u kahan ya. Maksud saja'u kahan ini ialah, kalau kita tengok ya definisi dia, huwa ma yu'allifuhul
kahan ya, wa ma yu'allifuhul kuhan ya, maafkan ustazah, ianya dikarang ya, oleh al-kuhan ya. Kita boleh terjemahkan kuhan ini ya, sekejap saya highlightkan sikit perkataan dia. Okey ya, al-kuhan ini kita boleh terjemahkan sebagai tukang sihir ya, tok bomoh, tukang telik. Okey, itulah ya perkataannya yang sesuai untuk perkataan al-kuhan ini ya. Tukang sihir pun boleh kita sebut sebagai al-kuhan juga ya. Okey, jadi antara bentuk prosa yang terdapat ya di zaman jahili dulu ya, ialah saj'ul kahan ya, yang mana iaitu kalau saya terjemahkan ringkas ni ialah mentera ya. Saj'u ni macam mentera, al-kahan ini ialah tok bomoh ya, tukang sihir ataupun tukang telik tadi. Okey ya. Jadi mentera-mentera itu dianggap juga sebagai salah satu yang daripada bentuk prosa yang di zaman jahili. Okey. Kita tengok dia punya ta'rifnya lagi. Huwa ma yu'allifuhul kuhanu minal ihbari anil ghaibi. Okey ya. Ianya okey ya. Jadi dia kata ta'rif saj'ul kuhan itu ialah apa yang dikarang ya, ma yu'allifuhul kuhan, apa yang dikarang oleh tukang telik ya, ataupun tok bomoh ataupun tukang sihir itu tadi. Okey. Min ahbari, kita tengok sikit lagi dekat ujung dia, minal ihbari anil ghaibi ya, yang dikarang itu ya, karangannya itu dia perolehi ya daripada alam ghaib ya, minal ihbaril anil ghaibi ya, diperolehi, didapati ya cerita itu daripada alam ghaib. Okey ya, allazi tulqihi ilaihimus syayatin, yang mana ya ianya sebenarnya diperolehi ataupun disampaikan ya, tulqi ya, tulqi yang allazi tulqiyahu ilaihim, yang dibaca, yang diceritakan, yang diberitahu, yang disampaikan ilaihim kepada mereka tu ya. Siapa yang menyampaikan benda-benda tu ya, cerita-cerita tu ya, asyayatin, itu syaitan lah ya. Okey ya. Kalau kita tengok di zaman Firaun ya, contohnya ya Haman ya, tukang telik, tukang sihir dia ya. Jadi diperolehi ya berita-berita tu, macam mana dia tahu ya kelahiran Nabi Musa alaihissalam ya, semuanya ialah melalui itulah ya apa yang disampaikan oleh, dikatakan ya, syayatin ya, ataupun syaitan. Okey ya. Jadi okey, kita tengok sambungannya sikit lagi. Wa yakunu masju'an saja'an ya, wa yakunu masju'an saja'an ya, dan jadilah ia seperti masju'an ya, satu himpunan, saja'an ya, satu garapan ataupun satu rangkuman ya, saja'an ya, macam boleh kita sebut sebagai mentera lah, satu benda yang dibaca ya oleh mereka yang kadang-kadang tak bomoh dia ada baca mentera ya, tu berubat ke orang ya. Okey, itu dianggap sebagai salah satu daripada bentuk prosa di zaman jahili. Okey, kita tengok sambungannya lagi. Okey, saya ulang sikit tadi ya. Wa yakunu masju'an saja'an ya, menjadi seperti satu rangkuman ya, mentera mutakallifan yang dikarang ya. Siapa yang mengarangnya? Iaitu al-kuhan tu tadi ya. Okey, oleh tukang-tukang telik ataupun tukang sihir, ataupun kita sebut sebagai tok bomoh tu tadi ya. Okey, dan diperolehi itu daripada asyayatin tadi ya. Dan mentera ini khalian minal balaghah ya, dan ia sebenarnya satu prosa ya, satu bentuk prosa yang mentera ini adalah satu bentuk prosa yang khalian minal balaghah ya, yang mana dianya tidak mengandungi bahasa-bahasa yang puitis ya, maksudnya tidak ada kurang nilai balaghahnya ya, keindahan ataupun bahasa-bahasanya ya. Kadang-kadang kita sendiri pun tak faham ya apa yang dibaca oleh tukang telik, tok bomoh ataupun tukang sihir tersebut ya. Tapi apa yang nak ustazah sampaikan ialah
jenis prosa yang ketiga ialah saj'ul kahan, ya. Okey, jadi Arab jahili, Ustazah ulang sikit, ya, kalau boleh. Mereka kata ada 4, ya, bentuk ataupun jenis, ya, nasar jahili. Yang pertama kita bincang, ya, pada minggu lepas, iaitu al-hitabah, iaitu pidato, ya. Kemudian yang kedua ialah tadi kita bincang di atas ni, al-wasaya, wasiat. Okay, ya. Dan yang ketiga ialah saj'ul kahan, iaitu mentera, ya, tukang telik. Okey, ya. Dan min ashhuril kuhan, ya. Okey, ya. Dikatakan antara, ya, tukang telik di zaman jahili, ya, yang ashhuru, ya, yang famous, yang masyhur, yang terkenal, ya, antara tukang telik yang al-kuhan, ya, yang terkenal, ya, di zaman jahiliah ialah nama dia Satih, ya. Okey, Satih ni, ya, dia ada ramai pengikut dia sebenarnya, ya. Okey, ya. Dan antaranya lagi ialah Abdul Masih bin Amru al-Ghassani, dan juga dua-dua ni, ya, Satih dan juga Abdul Masih bin Amru al-Ghassani ni dikatakan kana fi Syam, ya, mereka menetap ataupun mereka kedua-duanya tinggal di Syam, ya. Okey, tak nampak, ya, sikit, ya. Okey. Okay, jadi kedua-duanya tinggal di Syam. Okay, Syria lah kalau sekarang ni, ya. Salah antaranya daripada dalam kawasan itulah, ya, negara Syria. Okey, dia merangkumi, ya, negara Syria. Okey, itu. Kemudian ada sikit lagi. Okey, sekejap kita tengok, ya, sambungan dia. Okey, ya. Dan tadi kita bincang yang pertama, ya, jenis yang pertama ialah al-hitabah, ya, hutbah, ya, pada minggu lepas. Yang kedua tadi ialah wasiat, yang ketiga ialah saj'ul kahan, iaitu mentera, dan yang keempat, okey, kita tengok pula, ya, jenis, ya, prosa yang keempat yang dikatakan prosa juga, ya, iaitu al-hikam wal amsal, kata-kata hikmah dan juga perumpamaan. Okey, jadi ada dua yang dirangkumkan dekat sini. Kita tengok dulu apa maksud kata-kata hikmah. Okey, ya. Al-hikam ataupun kata-kata hikmah ini, dia punya definisinya, pengertiannya ialah ia qaulun balighun, ya, iaitu satu ungkapan yang balighun, yang padu, ya, yang tepat. Balighun boleh kita terjemahkan sebagai sampai maksudnya. Bila kita dengar perkataan tu kita faham. Okey, ya. Jadi qaulun balighun, ya, satu ungkapan, kata-kata ataupun ayat yang padat, padu, mujazun, yang ringkas, yang boleh kita kata padat lah, ya, daqiqul makna, ya, ataupun daqiqul ma'ani ataupun daqiqul makna, mendalam maknanya. Okey, ya. Kata-kata itu mengandungi maksud yang mendalam, yang okey, boleh faham, ya, saya harap. Yang kulu tajribah, ya, yang kulu tajribah. Okey, maksudnya kejap, ya, saya tersilap ke kat sini. Okey, betul dah. Yang kulu tajribata au hibrata qailiha, ya, ianya disampaikan, ya, ianya disampaikan berdasarkan kepada tajribah au hibrah, ya, maksud yang sama, iaitu pengalaman, ya, pengalaman yang dia alami, ya. Siapa yang alami, ya? Qailiha, ya, penyampainya tu, ya. Okey, ya. Orang yang menyampaikan kata-kata hikmah itulah, ya. Jadi dia menyampaikan kata-kata hikmah itu berdasarkan kepada apa? Berdasarkan kepada tajribah dan juga hibrah, ya. Berdasarkan kepada pengalaman, ya, yang dia alami, ya. Pengalaman hidup dia lah, ya. Itu maksudnya. Okey. Bihawa disilhaya. Okey, dekat sini ada sambungan sikit, ya. Pengalaman yang bihawa disilhaya, ya, yang dihadapi, ya, peristiwa-peristiwa yang dihadapinya dalam kehidupan dia, ya. Okey, ya. Jadi dia berfikir, ya, kemudian dia menyampaikan kata-kata hikmah, dia menyampaikan benda itu dalam bentuk kata-kata hikmah, ya, yang boleh difahami, ya, dan menyentuh, ya, menyentuh hati pendengar ataupun pembaca lah. Okey, ya. Okey, jadi di zaman jahili dulu, ya, min asyhuril hukama, antara, ya, al-hukama, antara orang
apa kita nak sebut ya, kata-kata hikmah antara orang yang banyak ya, yang terkenal ya, banyak memberikan kata-kata hikmah. Siapa dia? Antaranya ialah Zuhair bin Abi Salma ya. Okey, Zuhair bin Abi Salma ni ya, termasuk orang yang juga ya membuat ataupun menghasilkan syair ya. Okey. Kemudian siapa lagi? Tarfah bin Abid ya. Okey ya, Zuhair bin Abi Salma, Tarfah bin Abid. Okey, ini antara pengarang ya, antara pengarang mu'allaqat yang kita bincang sebelum ni ya. Okey, wa Umayyah dan juga Umayyah bin Abi Salat ya. Okey, inilah dia antara 3 orang ya, orang yang banyak ya menyampaikan kata-kata hikmah ya di kalangan masyarakat Arab jahili ya, satu ketika dulu. Okey, dan antara contoh kita tengok dulu ya. Tadi ialah hikam ya, kata-kata hikmah. Ustazah ulang balik semula, takut terkeliru ni ya. Okey, ini adalah hikam yang kata-kata hikmah, dan yang kedua ni kita nak bincang pula al-amsal ya, yang mana hikam dan amsal ni adalah jenis yang keempat bagi prosa di zaman jahili. Okey, kita dah bincang tentang kata-kata hikmah, kita nak tengok pula amsal. Amsal ni bukan contoh, amsal ni ialah perumpamaan. Okey ya. Jadi perumpamaan ya, kalau kita pun dalam masyarakat Melayu ada juga peribahasa ya, simpulan bahasa, okey, benda-benda yang seperti itu ya. Bagi masyarakat Arab, dia menganggap itu adalah salah satu bentuk prosa yang di zaman tersebut. Okey ya. Jadi kita tengok amsal. Apa maksud amsal ya? Amsal ialah, okey, kejap ya, kita tengok. Ya kaulun balighun ya, iaitu super lebih kurang macam tadi juga ya, kaulun balighun ya, kata-kata yang balighun ya, yang padu ya, yang sampai maksudnya ya, yang mana ya, yusawiru kisatu hadasat ya, yang mana ianya menggambarkan, yusawir ya, menggambarkan tentang kisah hadasat ya, tentang kisah yang berlaku, tentang peristiwa yang berlaku ya. Jadi amsal ni ialah kata-kata yang sampai, yang padu, yang menggambarkan tentang satu kisah yang berlaku ya, satu peristiwa lah ya. Okey, sesuatu situasi ataupun sesuatu peristiwa begitu. Wa yahlusu bil ibrati minha ya, dan ianya yahlusu ya, ianya disudahi dengan ibrah ya, dengan sedikit pengajaran ya daripadanya ya. Kata-kata itu mengandungi ibrah, mengandungi pengajaran yang boleh diambil ya. Okey. Tengok sama dia fi, okey, dekat ujung tu ada perkataan fi lafzin mujazin ya, yang mana ianya disampaikan dalam menggunakan lafzin ya, lafzin mujazin, satu ungkapan yang lafaz yang ringkas, wa taswirin ra'iin, dan wa taswirin, dan dengan gambaran yang ra'i ya, dengan gambaran yang menarik. Okey ya. Jadi antara min amsalil arabi ya, antara ya perumpamaan orang Arab ialah, okey, kita tengok sini contohnya ialah, okey, saya besarkan sikit, kita ambil 2 sudahlah ya. Okey, antaranya ialah, okey, tengok sini, abkhalu min madirin. Okey ya, dia kata ya, abkhalu min madirin. Abkhalu yang daripada perkataan bakhala kat sini ya, maksudnya ialah bakhil ya, maksudnya kedekut ya. Abkhalu maksudnya lebih kedekut. Min madirin ya, salah satu seorang yang dikenali sebagai kedekut ya. Jadi pada masyarakat Arab ya, kalau dijumpa orang yang kedekut, dia kata, oh, lebih kedekut daripada madir ini. Ni kayak abkhalu min madirin. Jadi orang pun faham lah ya. Maksudnya dia tu memang seorang yang kedekut lah. Itu dianggap sebagai perumpamaan yang dalam kalangan masyarakat Arab jahili. Okey, kita ambil satu lagi contoh. Okey ya, contoh kata perumpamaan dia orang.
Okey ya. Dekat sini ada wa absaru min zaqail yamamah. Okey, dia katakan lebih pandangannya lebih tajam min zaqail yamamah ya, satu gelaran yang diberikan kepada seorang pada seseorang yang memang dia pandangannya yang tajam ya. Okey. Wa ablagu, bolehlah ya, saya tengokkan sikit lagi, ambil satu lagi. Wa ablagu min qis ya. Qis bin Sa'dan ni seorang yang memang dah pakar bahasa dah ya. Tapi bila dia orang nak ceritakan orang tu hebat ya, dalam sastra dia akan sebut ablagu ya. Daripada balaghah ya, ablagu ya, maksudnya lebih hebat lah ya, min qis ya. Daripada Qis. Qis ni adalah seorang sastrawan Arab yang hebat ya di zaman dulu. Jadi bila mereka jumpa seorang yang hebat juga, mereka akan cakap macam itulah untuk memuji orang tu, seolah-olahnya lebih hebat daripada Qis ya. Okey ya. Okey, itu adalah antara contoh lah ya perumpamaan di kalangan masyarakat Arab jahili ya. Okey ya. Kita pun kadang-kadang ada juga ya peribahasa, simpulan bahasa, contohnya cakap ayam ya, contohnya simpulan bahasa yang merujuk kepada tulisan yang buruk dan sebagainya. Okeylah. Okey, antara khasaisul masal ya, antara ciri-ciri ciri-ciri perumpamaan ini ya. Al-masal ni khasaisu ya, dia punya ciri-ciri keistimewaan masal ialah pertama, amsal ini ya, ataupun disebut masal ini ya, perumpamaan ini dianya bahasanya ialah ijaz ya, ijazu ya, ringkas saja ya. Ya, kadang 4 patah perkataan, kadang 5 patah perkataan ya.